أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Surah Al-Baqarah. Maksudnya, maka tatkala Raja Talut memimpin bala tenteranya mengharungi padang pasir yang tandus sehingga habis bekalan makan dan minuman. Lalu Raja Talut menyampaikan wahyi daripada Allah pada Rasul yang mengiringinya, memberitahu kepada bala tenteranya bahawa Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Maka sesiapa yang minum air sungai dengan sebanyak-banyaknya, dia bukan daripada aku. Tak boleh ikut aku. Malaikat mereka yang minum selaut tapak tangan saja. Tiba-tiba ramai kalangan mereka minum dengan sebanyak-banyaknya. Maka tatkala Raja Talut mengarahkan bala tenteranya bergerak untuk mara menghadapi musuh Jalut, raja yang kafir, yang zalim. Lalu mereka yang minum banyak mengatakan, kita tidak mampu untuk melawan Jalut dan bala tenteranya yang ramai dan lengkap senjata. Lalu berkatalah mereka yang minum air dengan secebok raut tapak tangan saja. Mereka yakin mereka akan bertemu dengan Allah. Sama ada mati dalam perjuangan ataupun Allah memberi pertolongan mendapat kemenangan. Mereka ini berkata, beberapa banyak kumpulan yang sedikit, yang lemah, boleh mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat yang saya baca tadi adalah kisah ataupun cerita kaum Bani Israel yang diceritakan secara wahyi, disebut dalam Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dibaca kepada umatnya. Dan kita kena ingat bahawa cerita-cerita dalam Quran ini bukan cerita untuk sedap dengar saja. Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Maka cerita yang ada dalam Quran adalah iktibar dan petunjuk yang berlaku sehingga hari kiamat. Cerita ini menunjukkan bahawa manusia tidak boleh menjalankan tugas mereka dengan betul di atas muka bumi dengan tidak membangun diri manusia itu sendiri.
Manusia ni bukan saja ada tubuh yang diisi makanan dalam perut. Duit diisi dalam poket, beli makanan, lepas tu makan, berok. Tunggu mati, bukan itu saja. Manusia ada roh dan ada akal. Makanan roh ialah iman dan akhlak yang mulia. Makanan akal ialah ilmu yang memberi manfaat. Di sinilah tujuan kita tubuh pasti ini. Pasti adalah benih-benih kita yang mesti dijaga dengan baik. Yang dibina bukan sahaja tubuh dia, diisi makanan dalam perut, minuman dalam perut, termasuklah mengisi rohnya dengan iman dan akhlak yang mulia dan ilmu yang memberi manfaat. Allah Ta'ala jadikan pembangunan manusia ini bukan dengan duit dulu, tapi dengan bangun diri dulu. Lepas tu duit akan dapat. Kalau bangun manusia dengan duit dulu, punah, rosak. Macam kaum Bani Israel. Di sinilah mengapa Allah Ta'ala lantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah yang kering, yang tidak ada air. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim letak anak dia Ismail untuk zahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi yang kering, yang tidak ada air. Air Zam-Zam pun tak ada. Pasal apa tak letak di Geranga? Tanah subur kelapa sawit. Lambat letak benih, tumbuh buah. Lepas tu boleh piti pula. Mengapa dia letak di Mekah, bumi yang kering? Kita kena faham. Untuk dibangun akal, roh, akhlak dia, kebijaksanaan dia. Lepas tu barulah dapat kekayaan duit yang memberi faedah dunia dan akhirat. Di sinilah beza di antara PAH dengan UMNO. PAH bukan tak mau duit, nak duit juga pungut derma ni. Nak duit lah tu. Pasal apa tak kerja 5,000, 6 juta? Hak mudah. Sebab bukan duit saja. Di sebalik duit tu kita kena faham. Lama dah bagi duit ni. 50 tahun lebih dah. Duk macam tu juga. Singapura hilang. Hilang Singapura. Kerana PAH ke? Kerana PAH meratuah Singapura. Jauh UMNO meratuah Singapura. Hilang Singapura. Pulau Pinang. Jatuh orang Melayu Islam Pulau Pinang. Siapa dia meratuah Pulau Pinang? UMNO lah. Ini dia. Kita duduk di Geranga ni, di Terengganu kita tak tahu bagaimana tenggelam sedikit demi sedikit. Jangan jadi macam kaum Nabi Nuh. Mari air tak percaya lagi. Sampai tenggelam bukit barulah nak percaya. Dalam kisah yang saya baca daripada Quran tadi, bermula dengan kaum Bani Israel yang meninggalkan kitab Taurah. Kitab Taurah ialah kitab suci macam Quran juga, yang wajib kita beriman kepadanya. Kitab Taurah diturunkan kepada Nabi Musa AS, Rasul besar Bani Israel. Bani Israel bangsa keturunan Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Bangsa yang hebat. Tuhan beri pada mereka kitab Taurah supaya mereka beramal dengan kitab Taurah ni. Dalam kitab Taurah ni ada macam-macam hukum. Bukan saja sembahyang, puasa, zakat. Termasuklah hukum hudud, hukum qisas, hukum jenayah. Serupa dalam Quran juga.
Tetapi kaum Bani Israel meninggalkan Taurat. Apabila orang-orang besar suka berzina, orang-orang besar suka buat maksiat, lalu mereka tinggal hukum Allah, tinggal hukum yang ada dalam Taurat. Taurat mengharamkan riba, mengharamkan menipu, mengharamkan rasuah, guna duit secara salah. Lalu mereka gomoh duit habis-habisan. Asal boleh duit, sudahlah, betul salah yang Abdali. Akhirnya Allah Ta'ala turun bencana pada tentera Bakhtanusar, menaluk Baitul Maqdis, membakar masjidnya, menawan kaum Bani Israel. Setelah ramai dibunuh, diheret menjadi hamba abdi, melarikan diri hidup merempak di padang pasir beratus-ratus tahun. Akhirnya mereka ingat pada sejarah mereka, bangsa yang mulia. Mereka minta Allah Ta'ala utuskan kepada mereka seorang Rasul. Lalu utuskan Rasul. Setelah mereka mengaji semula kitab Taurah daripada Rasul ini, kitab Taurah ni tak boleh amal kalau tidak ada negara, tidak ada kerajaan. Lalu mereka minta Rasul itu berdoa kepada Allah, lantik seorang raja yang memerintah mereka. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Dan berkatalah kepada mereka oleh Nabi mereka, Allah telah menentukan seorang yang bernama Talut menjadi pemimpin yang memerintah kamu, raja yang memerintah kamu. Lalu mereka, yakni Bani Israel, berkata, kami tak setuju Talut jadi raja kami. Kami tak ada pitih, tak ada duit. Kalau jadi raja tak boleh bagi duit. Mengapa tak dipilih orang-orang yang kaya kalangan kami, yang duit banyak, menjadi pemimpin kami, supaya bagi duit, mudah je bagi duit pada kami. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Nabi mereka berkata, Allah Ta'ala yang pilih dia, pilih Talut ni, kerana dia ada ilmu. Dia ada ilmu dan dia seorang yang gagah berani. Ilmu ada, gagah berani, baik, bagus. Allah Ta'ala beri pemerintahan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Setelah Nabi menerang, memberitahu kepada mereka, akhirnya mereka terima Talut menjadi raja mereka. Dalam keadaan mereka tidak senang kerana duit tak banyak. Mereka mahu yang jadi pemimpin ni boleh bagi duit banyak. Kerja malah tak apa. Buat tak betul tak apa. Kemudian Talut memimpin Bani Israel untuk masuk ke Palestin. Lalu Allah Ta'ala uji bala tentera Talut berpusing-pusing di padang pasir, tak berjumpa jalan. Jumlah mereka 80,000. 80,000 bala tentera bersama Talut. Termasuk seorang pemuda yang bernama Daud alaihi salam, yang akhirnya menjadi Nabi, menjadi Rasul. Allah Ta'ala jadikan mereka berpusing, tepat tula, sesak, sehingga habis
makanan, habis minuman, dalam keadaan yang penat, lapar, barulah Allah Ta'ala temukan mereka dengan sebatang sungai. Inna Allaha mubtalikum binahar. Allah Ta'ala nak uji kamu dengan sebatang sungai. Mu ni puak yang nak duit saja. Nak makan kedarah dia. Nak makan kedarah dia, tak ke iman, tak ke taqwa, tak akhlak yang mulia, asal boleh makan kedarah sudah. Maka Allah uji kamu dengan sebatang sungai. Ingat, bila berjumpa dengan sungai ini, jangan minum. Malaikat secebok seraut tangan sahaja. Tak boleh lebih daripada itu. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka itu minum dengan sebanyak-banyaknya. Ulama tafsir mengatakan daripada 80,000 bala tentera Bani Israel yang dipimpin oleh Talut dan Nabi Daud, daripada 80,000, 76,000 minum dengan sebanyak-banyaknya. Tak ikut arahan. Tak dengar dah firman Tuhan. Arahan Rasul tak dengar. Kita temu dengan air. Ranggah gila. Minum sebanyak-banyaknya. Setelah minum, malaikat sedikit sahaja. Tinggal 4,000. Daripada 80,000 tinggal 4,000. 76,000 minum dengan sebanyak. Bila dia arah bergerak, tiba-tiba Tuhan jadikan dia minum banyak tadi penakut. Pengecut. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Mereka yang minum banyak tadi berkata, kita tidak mampu lagi untuk lawan Jalut. Senjata dia canggih. Dia kuat, dia gagah. Ada roket pula. Tak malah ni roket lah. Ada panah, ada macam-macam. Gas tu kecil je. Gas guna mata ni kecil je. Ni senjata yang canggih, yang membunuh, yang hebat. Kita tak mampu nak melawan. Tak agak. Kita tak ada kekuatan nak lawan macam mana. Jalut kerajaan yang besar. Tentera banyak. Senjata dia lengkap. Qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Wallahu ma'as sabirin. Lalu mereka yang minum sedikit, yang tinggal 4,000 saja. 4,000 nak lawan ratus-ratus ribu tentera Jalut, nak lawan macam mana? Tetapi yang 4,000 ini yakin kepada Allah. Mati pun tak apalah. Kalau hidup boleh menang ataupun mati. Dua saja. Undur tidak ada. Mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Beberapa banyak pasukan yang sedikit boleh mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Lalu mereka marah, hanya 4,000 saja Talut diiringi oleh Nabi Daud alaihi salam. Mereka telah berjaya mengalahkan Jalut dan bala tenteranya. Akhirnya Islam menang. Nabi Daud dilantik menjadi raja. Lantik Nabi Sulaiman pula. Dan kita orang Islam diajar supaya wirid lepas sembahyang. Lepas sembahyang, tu imam baca wirid. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanza'ul mulka mimman tasha' wa ta'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang memiliki kerajaan. Engkau beri kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki.
Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di dalam tangan kekuasaan engkau sahajalah yang baik, wahai Tuhan. Engkau maha berkuasa di atas segala-galanya. Apa tujuan kita berdua buat wirid ayat ni lepas semayang? Kena faham molek. Tujuannya untuk beritahu kita bahawa kerajaan-kerajaan yang ada di atas dunia ni tak kekal. Yang kekal kerajaan Allah Ta'ala. Yang baik ialah kerajaan yang ikut hukum Allah Ta'ala. Ini yang baik. Kerajaan Nabi Daud disambung oleh anak dia Nabi Sulaiman. Tak kekal, hilang. Kerajaan Nabi Yusuf tak kekal. Termasuk kerajaan Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulafa' Rashidin tak kekal. Naik pula kerajaan Amawiyah, Abbasiyah, akhir dengan Utsmaniyah. Tak kekal kerajaan ini. Kerajaan ini kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Tujuan apa Tuhan buat begitu? Tujuan untuk menguji kita dalam kehidupan dunia ini. Bukan sahaja makanan halal dan haram. Bukan saja pakaian halal dan haram. Termasuklah kerajaan yang ikut Islam atau kerajaan yang tak ikut Islam kita ikut.